أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dapat kita meneruskan pengajian Al-Quran kita. Kita ingin hidup sentiasa bersama dengan Al-Quran, naish ma'al Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini sentiasa dekat di hati kita dan kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Inilah salah satunya mukjizat agung ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk panduan kita sepanjang zaman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Sadaqallahu alazim. Dan bacalah wahai Muhammad dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya ia adalah orang pilihan dan adalah ia seorang rasul lagi nabi. Insya-Allah ini satu nama yang diangkat walaupun tidak ada surah Musa, tapi daripada awal kita belajar Al-Quran macam mana banyak kisah scenes babak demi babak Nabi Allah Musa alaihissalam. Ustaz. Ya, dan ini perlu kita ambil pelajaran Ustaz ya. Kisah Nabi Musa sepanjang Al-Quran tidak ada surah Musa. Ya, kerana di sebalik Nabi Musa ini kita kena ambil pelajaran. Dia berhadapan dengan Firaun, itu orang yang didakwahkan, tetapi dalam masa yang sama nak didik kepada kaumnya itu yang buat perangai macam ni. Baru kena tinggal sekejap je, sikit jam kena tinggal. Masih lagi Nabi Musa nampak mereka ni, oh dah buat perangai dah. Yang kita doakan agar umat Islam walaupun Nabi sudah pun wafat meninggalkan kita, janganlah kita buat perangai kan dengan kita kembali kepada Al-Quran ini sendiri Ustaz ya. Masya-Allah. Itulah kepelbagaian wahyu ataupun Al-Quran Karim yang kita belajar ini. Kita nak contoh bagaimana hebatnya Nabi-Nabi alaihi wassalam. Pertamanya dari sudut kesabaran yang begitu tinggi menghadapi kaumnya. Masya-Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Hati yang sentiasa dekat dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa membaca, menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran ya Allah. Cahayakanlah hati-hati kami dan kekasih-kasih kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah hati kami ini bekas untuk Al-Quran ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan untuk kami sampai dekat kepadamu ya Allah. Dan redhalah kami ya Allah. Ampunkanlah segala salah silap kami ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari kita lihat kepada apakah sinopsis ringkasan halaman 318. Bermula daripada ayat yang ke-88 hingga 89, fitnah ya ataupun ujian patung anak lembu yang dibuat daripada emas
emas apa yang telah kita belajar semalam, yang kita akan ulang balik selepas ini insya-Allah. Kemudian daripada Nabi Musa apabila melihat kepada penyembahan berhala ataupun penyembahan kepada patung lembu tersebut, maka Nabi Musa menegur keras kepada siapa? Pertama kepada Nabi Harun sebagai individu yang telah diamanahkan ketika beliau meninggalkan kaumnya bertemu Allah kerana Bani Israel menyembah patung lembu dan dilemparnya patung tersebut ke dalam laut, ya, serta pengeksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang disentuh di hujung halaman 318. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم
زلفى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله العظيم. Membawa pada resolusi pada hari ini halaman 318. Yang pertama, kita ingin sama-sama jangan mudah terpengaruh dengan perkara pelik dan khurafat. Yang kedua, taati Allah yang beri pelbagai rahmat berbanding perkara pelik yang tidak benar. Dan yang ketiga, dapatkan kepastian dan jangan cepat naik angin dalam kehidupan agar tidak tersilap tindakan. Allah, la ilaha illallah. Yang membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu bariha, iaitu berhenti. Inilah perkataan respon daripada Bani Israel kepada Nabi Harun. Kami tidak akan berhenti. Pasal kau cakap, kami tak akan berhenti. Ya. Kami memilih Musa. Kami tak respect kamu. Kamu bukan selebriti. Nabi Musa lebih selebriti. Dia dibesarkan di istana. Kamu lebih kurang macam kami sahaja. Ini perkataan yang merosakkan Bani Israel. Boleh merosakkan kita kalau kita tidak ambil pelajaran ayat 91. 3 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan moga-moga kita dapat belajar sesuatu daripada setengah halaman 318 pada hari ini. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Tajwid sikit hari ni. Kita nak gabungkan dalam huruf pembukaan surah ini, kita pecahkan kepada 3 bahagian mengikut bilangan harakatnya. Kan huruf pembukaan surah ada harakatnya, ada yang dibaca dengan 6, ada yang dibaca dengan 2, ada yang dibaca tanpa mat. Apakah itu? Dalam 14 huruf yang dipilih sebagai huruf pembukaan surah itu, maka huruf-huruf pembukaan surah dibagikan pada 3 bahagian berdasarkan bilangan harakatnya, panjangnya. Satu huruf dibaca tanpa mat, maknanya tidak dibaca dengan mat, iaitu alif. Yang kita baca alif lam mim. Alif kita sebut alif, tidak ada mat, tak boleh baca alif, tak boleh baca panjang, tak ada ya. Alif matikan pula di hujung. Itu kita sebut sebagai huruf muqatta'ah, satu-satu. Dan yang kedua, bahagian kedua pula ialah 5 huruf dibaca dengan kadar 2 harakat. 5 huruf ni dibaca dengan 2 harakat. Dalam kesemua 14 huruf yang dipilih sebagai huruf pembukaan surah, satu alif dibaca tanpa mat. Yang kedua ini, 5 huruf ini dibaca dengan 2 harakat dengan kadar mat tabi'i. Apa hurufnya? Ada 5. Hayyun tahur. Hayyun tahur. Ha, ya, ta, ha dan ra. Kita baca 2 harakat. Contoh dalam surah Taha kita bacakan Taha, kan? Hamim. Ha tu dibaca 2. Hamim. Kan? Yasin. Ya tu. Yasin. Ada yang kata Yasin tu tak boleh baca mak. Kita baca macam biasa. Yasin, Yasin. Bukan. Ya tu tetap dibaca dengan 2. Ya, 2 harakat juga. Sebagaimana di mak tabi'i. Yasin. Ta, Taha lah. Ha pada Taha jugalah, kan? Ra yang kita jumpa pada alif lam ra. Ra tetap dibaca dengan 2 harakat. Hayyun tahur. Dan yang ketiga, yang terakhir, baki daripada huruf 14 huruf itu, ada berapa? Sanaqussu ilmak. Dalam rangkaian kata ataupun kam asal naqas. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 huruf ini dibaca dengan 6 harakat. Ta sin mim. Semua itulah. Sin, sad, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun. Semuanya dibaca 6 harakat. Dan kalau kita perhatikan, semua huruf ini terdiri daripada 3 huruf, yang mana tengahnya tu ada huruf mat. Sin, sin ya nun ejaan ya. Sad, sa alif dal, alif tu huruf mat.
Ain, ya di tengah. Ini semuanya 3 bahagian. Satu, alif dibaca tanpa mat. Yang kedua, hayyun tahur, 5 huruf itu dibaca dengan 2 harakat. Dan yang ketiga, sanaqussu ilmak ataupun kam asal naqas. Yang 8 ini dibaca dengan 6 harakat. InsyaAllah kita sambung perbahasannya, ada tambahan berkenaan dengan huruf-huruf pembukaan surah pada hari yang berikut insya-Allah. Wallahu a'lam.